Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, terus sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, meladeni dengan ucapan kalimah zikir di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, yang membawa arti segala puji yang layak kami puji hanya kepada-Mu wahai Allah. Pada masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya, sehinggalah ke malam ini yang bersama-sama kita terus istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah ganaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur pada malam ini ya, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah maghrib bulanan kita pada setiap hari Ahad minggu yang kedua. Jadi insya-Allah sementara kita nak menunggu masuknya waktu isyak pada malam ini, maka marilah sama-sama kita meneruskan lagi menghayati hadis-hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ringkasan beliau, iaitu Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Dan tuan-tuan haji kita berhenti pada hadis yang ke-120. Hadis yang ke-100 ada 7. Tajuk 101. Jauh tinggal nombor 101 ya. Lepas lagi ni kalau 101 ni kita berhenti pada sebelah yang berendam yang lepas ya, maknanya kita dah masuk hadis lepas ya. Jadi insyaAllah kita akan tengok hadis. Saya kira tuan-tuan minta sempat dan saya tanda pada pertemuan yang lepas ya. Kita masuk pada hadis yang ke-105 ya. Hadis yang ke-105 pada muka 9. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis yang ke-105 ini membicarakan tentang memerdekakan seorang hamba pada waktu gerhana. Ada satu kisah yang mana telah direkodkan sendiri ya, oleh Sayyidatina Asma binti Abi Bakr. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu qalat kunna nu'maru 'inda al-khusuf bil ataqati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betul ini satu lima tepat. Dua kesalahan hadis yang 104. Berarti situ kan kembali kita sini 104. Jadi kita kembali kepada hadis 104, perkara yang berkenaan yang berkait dengan gadaian ataupun istilah yang kita selalu sebut dengan ar-rahnu ya. Baik, dalam bab gadaian ini para ulama antara mereka akan datangkan hadis yang kita akan baca pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa labanu dari yushrabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan, hadis yang telah diriwayatkan ya, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belakang binatang boleh ditunggang dengan pembelanjaannya apabila digadai, dan susunya yang diperah boleh diminum dengan pembelanjaannya apabila ia digadai, dan atas yang menunggang dan yang minum menanggung pembelanjaannya.
Hadis yang telah disahihkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Hadis yang saya baca dan tuan dengar bagaimana menerangkan kepada kita bahawa belakang binatang yang tergadai ini dibolehkan bagi orang yang memegang gadaian itu menunggang atasnya dengan syarat dia mendapat keizinan daripada tuannya. Demikian juga susu ya, yang diperah daripadanya pun boleh orang yang memegang gadaian itu untuk dia meminum dengan syarat dia meminta keizinan ya, kepada tuannya. Dan juga bukan sekadar itu saja, maka segala kos-kos nafkah, maknanya makan dan minum, selama mana dia tanggung, maka tuan-tuan dia boleh menikmati dua benda tadi. Pertama, sifat tunggang, dan yang keduanya susu yang ada pada tunggangan tersebut. Baik, apa yang kita faham tentang gadaian ini? Kadang ada orang yang berhutang. Kadang-kadang berhutang ni tuan-tuan dijumpa kita, Ustaz, saya ingat nak pinjam Ustaz duit sikit lah. Berapa ni nak pinjam sikit lah? 10,000 itu bukan sikit. Dia aku berhutang duit macam tu. Bagi dia sikit sebab 100,000 tu banyak. Jadi kalau dia minta kat 10,000, biasa ni tuan-tuan ni, untuk wartawan ni, makcik-makcik ni dia kata, baik, saya boleh bagi tapi dengan syarat, apa yang tuan boleh bagi kepada saya untuk saya jaga barang tersebut. Saya risau takut kalau saya bagi 10,000, sekarang tuan ada kan, tapi dapat 10 tadi, 10,000, tiba-tiba hilang dari radar, tak jumpa. Jadi kalau jadi isu hilang ni, tuan nak raih ke, yang penting barang cadangan tuan ada. Kalau tuan tak dapat nak bayar ataupun tuan hilang, saya pun tak rugi, saya boleh jual apa yang tuan jaga pada saya. Ada orang yang bila dia minta saja tuan-tuan ni minta pinjam, jadi dia minta apa yang ada untuk dia jadi barang cadangan. Tapi kalau biasa, kalau amount yang sikit-sikit macam 50 nak beli sesuatu, ada ke kita nak minta jaga ni? Kadang kita selekop begitu dah, tak apalah, ambil bagi minum. Tapi kalau biasa, kalau melibatkan ambil 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, apa yang ada bagi jaga dulu. Saya risau takut, bukanlah kita bukan tak percaya, tapi sebab risau takut kalau tiba-tiba hilang kan. Dapat juga saya tebus duit yang saya bagi pada haji tu. Jadi dalam fikih ni tuan-tuan, pada zaman Nabi, sahabat-sahabat kalau dia nak hutang, dia nak bagi kawan orang yang bagi pinjam itu percaya kepada dia, maka apa yang ada pada dia adalah tunggangan. Dia ada unta, lalu dia beri kepada si nak bagi pinjam tadi. Dia kata, saya letakkan unta ini pada awak, letakkan unta ini pada awak. Jadi ini antara kita lah. Kalau saya tak dapat nak bayar, saya dah tak mampu, dah tak ada kekuatan untuk bayar, maka untuk tadi awak boleh jual, maka awak boleh ambil beli baik apa yang berbaki tadi. Jadi maknanya Nabi kata cerita ni kadang dengan seorang yang memberikan binatang tunggangan. Biasa tunggangan ini di zaman di Arab ni, pertama unta, kuda dan juga himar. Himar ni maknanya dia kecil sikit ataupun baral, dia kecil sikit daripada kuda. Jadi dia bagi kepada orang yang nak bagi pinjam tadi. Jadi kata Nabi SAW, bagi orang yang pegang cagaran tadi, unta tadi, sekiranya dia nak naik unta tersebut untuk dia pergi musafir ke mana-mana dan balik kampung daripada Madinah ke Yaman, dia boleh naik dengan syarat sepanjang tempoh dalam masa setahun tadi dia bagi makan, dia bagi minum kepada unta tadi dengan cukup. Dan yang paling penting sekali, dia minta keizinan kepada tuan punya binatang tadi. Saya nak pinjam, nak balik kampung sedap. Ni mesti berian kata. Tapi dengan Arab tak ada berian lah. Nak balik kampung sedap, lama tak tengok dia balik ni. Jadi nak naik unta je boleh tak? Dia kata, silakan.
Maka dalam Islam ini dia tidak menjadi kesalahan. Sebab apa? Sepanjang tempoh kawan dia nak bayar tuan-tuan hutang tu, maka barang gadaian tadi diberi makan, diberi minum, cukup tuan-tuan. Maka itulah yang diletakkan kepada bagi mereka yang memegang cakaran tersebut boleh menggunakan. Tetapi sekiranya tuan-tuan berlaku kefasadan, kerosakan ataupun kemusnahan barang yang dijaga tadi, maka si pemegang ataupun pemberi cakaran tadi, memberi duit tadi, maka dia kena tanggung kos. Apa menyebabkan kalau kereta rosak dia kena tukar pelang. Kalau dalam keadaan bocor itu dia kena tanggung. Sebab apa? Bocor itu semasa dalam tanggungan dia. Jadi maknanya di sini membawa maksud kepada kita, kalau orang bagi kita tuan-tuan harta cakaran, dia datang minta kepada kita untuk pinjam duit, maka harta kereta tersebut kalau kita nak transformkan sekarang dengan kereta lah. Ada lagi ada orang bawa unta kat jalan raya. Ada nampak macam tu, saya ingat di PKL tangkap, bukan tangkap unta, orang-orang yang unta sikit bawa masuk dalam. Jadi maknanya dalam sekarang ni kita nak transformkan dengan kereta. Jadi kereta yang diletak tu, maka selagi mana kita jaga dia isi minyak cukup tuan-tuan, maka bolehlah kita tunggang kereta tersebut berdasarkan kepada hadis yang kita sebut. Tuan-tuan, ada juga pandangan yang kedua yang mengatakan memahami tentang hadis ini. Hadis ini yang Nabi maksudkan bukan orang yang memegang barang gadaian tersebut. Dalam mazhab Syafi'i, dia faham tuan-tuan dasarkan kepada hadis ini, orang yang meletakkan cakaran itu, walaupun sepanjang dalam dia diberi harta cakaran kepada orang yang bagi pinjam duit tu, dia tak ada harta tu marhun ataupun binatang duduk dekat orang yang memegang cakaran tadi. Dan tuan tadi dia boleh lagi mengambil manfaat dua benda. Pertama, dia boleh mengambil manfaat, dia boleh ambil bila-bila masa saja, anytime. Dia boleh bawa tunggangan dia anywhere, di mana saja. Sebab apa? Sebab dia berikan kepada harta tersebut cakaran, tidak memutuskan hak dia lagi. Sebab masih lagi ada tulis nama dia, tak tukar lagi tuan-tuan tangan kepada si pemegang cakaran tadi. Jadi dia boleh guna. Dan begitu juga dia telefon Neno macam mana, unta saya dah banyak keluar susu. Orang yang pegang cakaran, pegang unta dia kata banyak sekarang ni susu sampai kami pun tak lalu nak minum susu, buat tengok unta. Jadi dia boleh pergi ambil tuan-tuan, dia bagi ajak anak-anak dia sekali dia pergi pokok, boleh. Tapi dengan syarat juga, selagi mana dalam tempoh setahun tadi tuan-tuan dia bayar sikit-sikit berserta dengan amount tambahan. Kalau kata dia bagi 1,000 setiap bulan, dia kata bayar 1,000, jadi dia kena tambah 1,100 ringgit. 100 ini untuk apa? Untuk makan dan minum kepada unta ataupun kuda yang diletakkan kepada orang yang nak bagi pinjam duit. Dia kena syarat. Nabi kata nak boleh manfaat, mengambil manfaat itu mestilah binafaqatihi, dengan apa yang dia bawa keluar sepanjang dia jaga anak ataupun dia jaga harta tunggangan tersebut. Boleh faham tak? Ada cerita tentang tunggangan anak, dia tak ada kaitan pun dengan emas. Jadi cerita orang dulu dia cabar ataupun tak ada apa, nak bagi kawan tu percaya nak sumbangkan juga, maka dia bantaukanlah seekor unta dan juga kuda dan sebagainya. Cuma isu yang timbul kat sini tuan-tuan kena ingat, ada dua perkara yang saya nak highlightkan. Pertamanya ialah pertama, tuan-tuan kena ingat, sepanjang kita cakarkan barang ni tuan-tuan, barang cakaran itu kepada orang yang memegang itu, kita kena bagi tahu kepada dia, awak tak boleh nak jual harta saya ni tanpa keizinan saya. Bagi tahu. Kecuali kalau saya bagi tahu pada tuan, saya dah tak mampu nak jual ni, tuan boleh jual harta saya tu, kemudian
tuan selesailah. Selesai dengan cara dalam Islam. Katakanlah tuan-tuan berbaki ada lagi 4,000. Dia jual unta tersebut bawah sikit pada harga pasaran. Harga pasaran kalau unta berapa baki unta? Kita sini jangan beli unta. Ada 10 kan? Katakanlah 10 kan? 15,000. Dia dah bayar, ada baki 4,000 lagi. Jadi kawan yang hutang cakaran ini dia jual bawah harga pasaran. Boleh atau tidak? Boleh. Katakanlah dia dapat 10,000. Dia masuk dalam mudah.com, booking.com, Agoda. Nanti saya hotel. Dah mana-mana saja yang boleh jual, asal dapat jual. Maka ada orang sahut. Sebab apa? Dia bawah daripada harga pasaran. Dapat 10,000. Jadi orang yang pegang cakaran itu, dia kena ingat, dia kena jujur, dia kena adil. Dan dia tak boleh ambil ke 10,000 yang dia dapat hasil daripada jual barang cakaran tadi. Habis itu dia nak ambil berapa? Awak ambil 4,000, bahagian awak cukup lah. Yang 6,000 lagi macam mana? Yang 6,000 lagi serah kepada tuan pemilik unta tadi. Masalah kita sekarang ni berlaku kezaliman. Orang cabar barang, dia tak dapat bayar, kita ambil terus yang itu, nampak? Berapa ramai orang buat macam tu? Ini tuan-tuan, bila saya fikir balik, bila kita belajar ni, saya teringat waktu kisah saya belajar dulu. Bapa saya sampai dah tak mampu nak usaha, tuan-tuan. Penci askar, tuan-tuan lah, adik-adik kecil-kecil tu, suami tu. Sampai dia cagarnya kereta. Motor saga, waktu tu motor saga tahun 2000. Okey, hebatlah motor saga. Mega Puff. SCV 2525 saya ingat lagi. Ya. Tapi bapa saya dah tak mampu nak bayar, tuan-tuan. Apa yang dia buat? Dia rampas tu sampai sekarang. Arwah pun, saya pun malas nak panjang cerita lah. Takkan dia nak belajar kan. Kita kenal pakcik tu, kita memang kenal semua. Di sistem sekarang, dia buat laku zalim tak? Dia berlaku zalim. Kalau dia jual, dia ambil banyak pihak. Dia, tuan-tuan, sehingga dah selesai masalah. Tapi dia ambil keseluruhan daripada harta orang yang berhutang dengan sebab kalau tak mampu, ada dosa. Dia ada dosa. Kena balik, tuan-tuan, kalau ada masa lagi ada peluang, serahkan duit balik daripada ahli waris. Kita takut esok sampai ke hari kiamat esok bawa-bawa. Jangan hutang dengan Allah macam kita sebut sebelum ni lah. Dengan istighfar, tabat nasuha, insya-Allah, insya'afa'anu. Kalau Allah Ta'ala dia nak, Allah izinkan, Allah ampunkan. Tapi kalau hutang dengan manusia dia tak akan boleh Allah Ta'ala settle. Mereka awak jumpa sendiri dia minta settlekan. Tuan-tuan dia rahmati Allah, berat tanggungjawab. Jadi sebab itu kalau kita ikut Islam, insya-Allah, ya, hidup kita ni tuan-tuan sentiasa akan mendapat di bawah rahmat daripada kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang saya nak highlightkan dalam bab Ar-Rahmu ni, ramai kadang-kadang tuan-tuan orang, ya, dia rasa dia terlepas. Kawan saya dia cerita dalam 3 bulan yang lepas, dia ni pajak. Dia pergi ke Ar-Rahmu. Ar-Rahmu mana saya tak boleh cerita lah. Tuan-tuan dia pergi Ar-Rahmu, dia tak ada duit. Dia buka kontraktor. Tuan-tuan tahulah kontraktor yang macam mana kehidupan dia. Kalau time dia jadi semua. Waktu dia menjadi itu dia beli barang semua yang ada-ada. Kereta pun boleh katakan setiap tahun tukar. Kita tukar ke tapi tukar bateri lah. Dia tukar kereta, tukar kunci-kunci tukar. Sebab jadi bila kita tanya kenapa dia beli sampai tukar setahun sekali, dia kata itu memang cara kontraktor. Dia kata esok kalau kami down, ada juga untuk kami nak tolong, nak gadai sebagainya. Biasa mereka dia banyak beli emas. Beli emas simpan emas tu tuan. Jadi bila dah sampai down satu ketika, lepas PKP, dia dah tak ada duit. Jadi apa yang dia buat? Dia bawa ke pajak gadai ni, ke Ar-Rahmu pun. Maka bila harta yang dia simpan itu rupanya melebihi daripada kadar nisab
maknanya harta tersebut dia kena bayar zakat. Dia kena bayar zakat, dan dia anggapkan bahawa yang dia lempah kepada tanggungjawab institusi tersebut, dia ingat institusi tersebut nak selesai bayar zakat dari pihak dia. Rupanya bila dia cek tuan-tuan, hampir kat 7-8 tahun, sepanjang 7-8 tahun itu pihak institusi tak bawa keluar zakat bagi pihak dia. Dia pening kepala tu. Mana dia macam, lepas tu kita kena declare tu. Tanya betul-betul, tak ada perkara zakat tidak baik-baik. Sebab cukup haul dalam tempoh setahun, nisab dalam kadar dia, maka kita kena bayar zakat. Tapi kalau tak bayar, maknanya kita jadi tunggak. Sepatutnya kita kena bayar 2,500, tapi dah 7 tahun, 10 tahun pihak institusi tak bayar. Tuan-tuan kali sendiri lah, kali dengan 10 dah boleh jadi 25,000. Jadi sebab itu tuan-tuan kena cek ya, mana-mana yang kita nak cadangkan harta melebihi daripada nisab ya, zakat, maka wajib kita tunaikan zakat. Kalau dia tak boleh tunaikan, kita bayar pejabat agama, kita selesaikan. Cuma macam mana kita nak kira bapak kita? Contoh, kita bawa harta tadi pergi ke bank, pergi ke institusi, saya nak guna duit. Dia kira-kira tengok harta kita lebih daripada kadar nisab ni. Jadi dia bagi amount 100,000 sebagai contoh 100,000 untuk mudah tuan dapat. Jadi dapat 100,000, dia bukan nak guna sampai 100,000 saja pun, dia nak guna hanya 40,000 saja. Berarti 40% daripada kadar 60% tadi. Jadi bila dah sampai setahun tuan-tuan, zakat itu walaupun dia tak pegang, dia hanya simpan di institusi, berapakah kadar yang akan dia bayar tuan-tuan ya, zakat emas tersebut? Ambil kopi kat sini. Dia kata emas yang dia kena bayar keseluruhan apa yang ada pada institusi, pada tidak. Sebab emas ini yang kena zakat adalah milik kita. Adapun tuan-tuan ya, dalam jagaan dia walaupun ada 100%, tetapi yang masih lagi milik kita hanyalah 60%. Yang 40% lagi dia terlampau. Sebab kita masih lagi buat perjanjian. So kalau kira 60% tadi, dia melebihi juga dengan nisab emas, di kadar emas, maka dia wajib bawa 2.5% daripada nilai emas yang ada pada institusi tersebut. Itu ya. Jadi dia tak perlu bayar sampai 100%. Sebab 40% lagi itu dia masih lagi berlaku transaksi di antara pihak dia, pemilik, dan juga pihak institusi. Dua perkara ni yang penting kita tengok betul-betul ya. Sebab kalau bila kita ni tuan-tuan biar macam itu, risau-risau takut dalam keadaan ya, kita ni terpaksa bayar tunggakan. Kalau itu 2,500 jadi 25,000 kan, banyak tu. Jadi kalau sikit-sikit dia tak terasa lagi kan. Tapi kalau sekali 25,000, 25,000 boleh kahwin 2 lagi. Boleh kahwin janda lagi. Sebab itu tuan-tuan dia terang macam dua benda ni lah yang kita nak kena highlightkan. Dalam hidup ni bukan semua orang nak bagi kita senang. Kadang-kadang orang uji juga kita kesulitan, payah ya. Tapi itulah cara tuan-tuan ya. Islam ni tak sempit, dia buka luas jalan. Cuma kalau kita belajar, insya-Allah kita akan dapat rasai kemanisan dalam kita berada ya. Agama Allah tak ada yang dianggap Islam. Tapi kalau kita tak ada agama, itu yang sampai pergi ke Allah tu. Kalau sampai cari sampai hari kiamat. Padahal kita dah bayar dah banyak. Punya bayar bukan bayar duit, bayar bunga. Dan tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Pajak ni kan, Jabatan Pulau Pinang terjun. Itu kesudahan. Ingat selesai macam tu, tu anak Pinang pulau dicari tu. Jadi sebab itu tuan-tuan di dalam baca Allah, maka inilah hadis yang mana digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum berkaitan dengan gadaan. Hadis yang kedua, memerdekakan seorang hamba pada waktu gerhana. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian,
An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat kunna nu'maru inda kusuf bil ataqati atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, ia berkata adalah kami disuruh ketika mana gerhana matahari dengan memerdekakan hamba daripada kehambaan supaya ia menikmati kemerdekaan hidup dalam dunia ini sesuai dengan asal kejadiannya. Tiap-tiap seorang itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan sekalian. Baik, hadis yang kita baca dan kita dengar pada malam ini, bagaimana telah didengar oleh seorang sahabiah iaitu Sayyidatina Asma. Dia bukan siapa-siapa pun dengan Nabi ya. Dia adalah merupakan kakak ipar Nabi SAW. Sebab Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi secara tidak langsungnya dia merupakan kakak ipar Nabi. Jadi dia kata kunna nu'mar, kami ini diperintah, disuruh ketika mana datangnya waktu gerhana. Maka kata para ulama, gerhana kat sini dia tak kira lah sama ada kusuf ataupun khusuf. Kira matahari ke gerhana bulan ke, Nabi suruh sahabat-sahabat dia buat apa? Bil ataqati, supaya bebaskan hamba. Maknanya zaman dulu tuan-tuan memang orang banyak tanya hamba ada di rumah dia. Tapi zaman sekarang dah tak ada hamba kan. Ada ustaz, tak umur saya ada hamba tau, dia siap makan kat saya. Itu bukan hamba haji oi, itu orang haji. Ada salah faham ya? Hamba ni tuan-tuan memang dimiliki oleh tuannya. Baik, tuan-tuan Nabi kata bila antara amalan sunnah, bila nampak tanda-tanda gerhana ni, maka disunatkan untuk kita memerdekakan hamba. Cuma sekarang ni zaman kita dah tak ada hamba. Macam mana kita nak transformkan amalan yang disuruh oleh Nabi ni? Maka disuruh kepada kita supaya tukarkan dengan hamba itu kepada banyakkan bersedekah. Ini sebab itu kalau kita sembahyang tentang solat gerhana khusus dan khusus ni, maka khatib duduk di atas mimbar, dia akan pesan banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Dan datang ini dia suruh kita banyak sedekah. Apa sebab? Kerana Nabi bila disebut, bila datang tanda-tanda gerhana, Nabi minta sahabat untuk memerdekakan hamba. Tapi kalau kita dah tak ada hamba, maka disuruh kepada kita untuk membelanjakan harta. Kalau hamba tadi, hikmah dia supaya tuan-tuan, hikmah kita bebaskan hamba kerana asal diri seseorang itu ialah sifatnya adalah orang yang merdeka. Ya, lahir-lahir daripada mak dia bukan hamba. Sebagai contoh, tuan bila dia bersetubuh dengan hamba dia, ya, sebab hamba ni dia memilih antara persen kepada tuan. Apa saja dia nak buat, dia boleh buat. Dia bersetubuh dengan hamba ni, tuan-tuan, lahirnya anak daripada hamba tadi. Anak tadi dia tak mewarisi kehambaan mak dia, tak. Dia lahir dalam keadaan bebas. Jadi asal kita manusia bebas. Tapi dengan sebab kalau mungkin, kalau dulu tuan-tuan ni tidak ada istilah macam sekarang. Kalau siapa yang tak dapat nak bayar hutang, dia istilah sebagai muflis. Kan? Kalau kita pergi ke apa tu? Kalau nak pinjam sekarang ni, nak pinjam buat pinjaman kereta ke rumah, dia kena pergi dapat laporan keuangan ataupun kita kata sitos pun. Sitos. Di laporan sitos tu tuan-tuan, apa benda yang kita hutang, apa benda yang kita hutang melibatkan kerajaan institusi, maka tuan-tuan dia akan tercatat dalam sitos tadi. Kalau sekarang tuan-tuan muflis dah kita dapat ditekan, dulu tak dapat nak bayar macam mana, maka awak jadi hamba saya. Jadi berubah daripada asalnya mereka lahir daripada mak mereka ini dalam keadaan merdeka, tapi dengan sebab kesempitan dan berhutang banyak, maka menyebabkan diri mereka terbelenggu, terjerat dengan hamba. Dan itulah merdeka kepada hamba. Jadi kita berhenti sekejap.